وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum tu nak minta hand sanitizer, saya lihat pegang macam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama berjumpa pada malam ni di Salih Ala Syekh Muhammad Negeri Sembilan ni, Alhamdulillah. Dan Salih Ala Syekh Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi ni. Okey, dah cukup, Alhamdulillah. Kita jaga SOP kita, insyaAllah duduk jaga. Inilah sebahagian daripada usaha kita lah kan. Duduk nak buat macam mana. Sekarang ni dah Selangor, KL, Putrajaya dah kena PKPB. Tak boleh keluar. Cerita dia, masjid semua tutup lah. Masjid tutup start malam esok. Masjid tutup balik, apa semua program-program kuliah, ceramah semua off, tutup, sekolah tutup, semua tutup. Jadi semalam saya jemaah tuan-tuan, sekarang ni nak buat macam mana? Kita ikut SOP. Tu je cara dia. Ingatlah, saya pesan kat mana pun, tuan-tuan, Salih Ala Syekh Muhammad, waktu ni Salih Ala Syekh Muhammad dia kena duit. Kena duit. Ni bukan, dia panggil apa? Mini love. Kalau mini love dah macam ni. Kalau dia gerak tu, dia panggil duit. Duit apa? Duit doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Waktu ni orang Islam ada satu kelebihan, nama doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Waktu doa yang saya bawa tadi, ada 3 doa yang saya suruh angkat tangan tu doa kita jauh daripada wabak dan musibah. Yang pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wasmiul alim. Yang tu tolong amal 3 kali pagi, 3 kali petang. Tadi kita dah amal untuk malam ni. Yang Nabi sebut tentang Allah, dia tak akan tertimpa musibah. Tak. Sampai bila? Sampai esok. Esok pagi lepas subuh tolong buat balik. 3 kali pagi, 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni pun doa penting yang Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Nah, kita pergi satu tempat yang kita tak tahu apakah benda yang tersembunyi, apa benda yang terlindung tersembunyi, kita tak tahu. Ni kat sini ni mana kita tahu ni? Kan Sallallahu Alaihi Muhammad. Ni masalah dia ialah dia tak ada tanda. Kebanyakan yang positif tak ada gejala. Ni kita tak tahu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang boleh tahu tu bila ada orang yang kena. Lepas tu tengok close contact, oh dia pun kena juga. Jadi macam tu. Tu kita tak tahu. Jadi dalam keadaan kita tak tahu ni, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, yang ni pun ulang 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian doa jauh daripada penyakit tu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Tuan-tuan boleh saya bagi kata kunci dia, tuan-tuan cari dekat internet. Yang pertama, doa jauh musibah. Yang kedua, doa jauh daripada sengatan binatang berbisa. Doa dia punya kata kunci dah. Yang ketiga, doa jauh penyakit sopak. Itu kata kunci yang tuan-tuan boleh cari dekat Google. Yang pertama, doa jauh musibah. Yang kedua, doa jauh daripada penyakit binatang berbisa. Jauh daripada sengatan binatang berbisa. Yang ketiga, jauh daripada penyakit sopak. 3 doa ni amallah pada setiap waktu semayang pun tak apa. Lepas semayang baca 3 kali pun tak apa. Perbanyakkan doa. Pertama doa. Yang kedua, ada disebut sebagai usaha dan ikhtiar. Antara usaha dan ikhtiar, penjarakan fizikalnya, jaga boleh duduk jauh sikit. Dia boleh merebak, tersebar ni daripada droplets ni cecair yang keluar daripada mulut hidung. Dia bersin ke, dia batuk kan. Ni ustaz duk bercakap ni, tu jangan duduk dekat-dekat ni. Ini tak payah suruh, memang duduk jauh-jauh lah. Waktu tak ada COVID-19 pun memang duduk jauh-jauh lah. Pada duduk dekat berkat ayat dia, ustaz tu kena muka dia. Balik cerdik tu kan. Jadi ustaz macam mana? Jadi Rasulullah Muhammad nah. Tapi waktu ni duduk jauh-jauh. Dia bila dia bersin ke, dia batuk ke, dia bercakap ke, dia tak boleh travel lebih 1 meter. Dia akan jatuh ke bawah. Tu kalau kita duduk dekat, kita inhale, kita sedut dia masuk. Ataupun dia jatuh, dia kena apa ke, kita pegang. Sebab tu kena cuci tangan selalu. Ini ikhtiar kita. Itu je yang kita mampu buat. Tak apalah, tak bersalah Ustaz, tak apalah. Jangan duk kata marah kawan-kawan kita tak mau salah dengan kita. Sombongnya. Tak apalah, sama bila Ustaz buat macam ni. Betul ni Yahudi pula ke apa, Freemason. Satu kira tu lah. Rasa tak mau buat macam ni, senyum ni. Jumpa orang senyum sedekah Nabi kata. Senyum sudah. Saya cakap tak apalah, sabar bila saya nak buat macam mana. Ikhtiar kita, ikhtiar. Yang duduk pergi tempat crowded sangat apa semua sebagainya. Saya macam mana? Jaga social distancing. Yang ketiga, yang keempat, tawakal. Yang ni kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Jadi tuan-tuan, tapi itu bukan tajuk yang nak kita bincang ni. Saya pun sambil-sambil duduk ni, bagi kawan-kawan saya, Abang Ji ni baru sampai ni, jom main. Kadang nak pasang apa semua, nak live apa semua. Jadi salat tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni ialah bila hati tenggelam dengan dosa. Bila kita buat dosa ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia ada kesan. Tuan-tuan nak tahu, sallallahu alaihi Muhammad, bila kita buat dosa, dia ada kesan dalam hidup kita. Sebab tu jangan buat dosa. Jangan sengaja memilih untuk melakukan dosa. Sebab kita semua takkan terlepas daripada melakukan dosa. Hari ni ada dosa tak? Kak, ada dosa tak ni? Dah. Oh, geling pun ada. Alhamdulillah Ustaz, semenjak tu ikut kuliah rasa macam tak ada dosa Ustaz ni, masya-Allah. Tak berasa berdosa itu menunjukkan kita sedang tenggelam dalam dosa. Hilang rasa berdosa itu menunjukkan yang kita sedang tenggelam dalam dosa. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kita semua buat dosa. Nabi kata kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat dosa. Kita takkan terlepas daripada kita melakukan dosa. Cuma jangan memilih untuk sengaja melakukan dosa. Biar terjatuh dalam dosa daripada sengaja memilih untuk melakukan dosa. Faham tak? Kita sambil duduk berjalan, sambil duduk main masjid, tengok kiri kanan, nampak benda jadi dosa. Ada benda. Sallallahu alaihi wasallam.
Tadi nak tengok berita, berapa orang lah yang kena hari ni? 500 lebih kes hari ni kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Kedah di antara yang terbanyak kes. Saya main daripada Kedah ni. Tapi jangan risau. Kedah yang jadi dalam kes tu dalam penjara. So nama dia kluster tembok. Penang hari ni tiba-tiba 140 lebih kes. Banyak. Daripada satu kes 140 lebih kes. Main mana? Main daripada penjara juga. Kluster penjara Reman, Penang. Paling banyak kes, di antara yang banyak kes yang belah Semenanjung ni dekat Selangor. Kita punya nak tengok ni, apa berita hari ni apa jadi hari ni. Tengok-tengok celah-celah tu ada iklan. Ada iklan orang perempuan tak pakai tudung. Kita tengok. Dosa tak tengok orang perempuan tak pakai tudung ni? Muslimat tak apalah lagi-lagi ni. Dosa tak? Apa ni macam tak faham yang tanya apa dia faham. Dosa tak? Dosa lah. Orang yang kawan yang baca berita tu tak pakai tudung. Dosa tak tengok? Dosa lah. Tapi berasa dosa tak? Kan tunduk kau waktu tu, tunduk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada tengok tu, tak ada apa, tak rasa apa pun. Tapi dosa tak? Dosa. Dan tengok bola, orang main bola pakai seluar pendek, nampak paha dia. Dosa tak orang lelaki tengok paha orang lelaki? Ini dia pun tak beranggut dah, tadi anggut dah. Dosa tak? Dosa, aurat. Antara pusat dengan lutut tu, aurat. Dosa. Tapi berasa berdosa tak? Tak berasa berdosa. Sebab kita sudah tenggelam dengan dosa tu. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, dia tetap jadi dosa. Maka dalam keadaan kita kadang-kadang tak sengaja melakukan dosa, Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, khairun qatta'in at-tawabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat dengan dosa-dosa ni. Sebab tu kita kena continuously bertaubat, istighfar. Nabi kata, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah mi'atu marrat yauman, setiap hari 100 kali. Nabi SAW taubat kepada Allah sehari 100 kali. Nabi maksum, tak pernah buat dosa. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita bertaubat. Nabi bertaubat 100 kali sehari. Kita nak kena bertaubat patutnya lebih daripada tu lagi. Sebab setiap kita melakukan dosa, ada kesan dia dalam hidup kita ni. Lagi banyak dosa, lagi banyak kesannya. Cumanya bila hati kita tenang, kita mudah rasa kesan. Hati kita bersih, elok, jernih, kita buat dosa, terasa kesan tu. Tapi bila hati dah tenggelam dalam dosa, dia tak berasa dah kesan. Kesan tu ada, tapi dia tak berasa. Hari ini kita nak tengok, malam ni kita nak tengok, apakah tanda-tanda ataupun akibat apabila kita melakukan dosa dan maksiat. Ni kita nak tahu tu. Nak tengok kesan ni ada tak kat kita. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maksiat akan menghalang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya, dan kemaksiatan dalam hati dapat menghalang dan memadamkan cahaya tersebut. Bukan setakat dia halang cahaya ni, hati ni dia lagu ni. Hati ni macam ni. Hati macam ni, jernih. Kalau subhanallah kita melakukan dosa dan maksiat, dia akan tutup hati kita ni. Ni bawah ni jernih elok ni, yang atas ni dia tutup. Kalau cahaya dia main, ilmu tu dia cahaya dia main masuk ni. Dekat bawah sini dia boleh terus masuk. Dekat atas ni dia tak boleh nak masuk. Pasal apa? Pasal ada yang menghalangnya. Yang menghalang cahaya daripada masuk ni ialah dosa. Faham tak ni? Dan bukan setakat tu, yang duduk ada dekat dalam tu pun boleh terpadam. Dia duduk dekat dalam tu elok dah. Waktu kita mengaji hari tu ni, waktu tu dosa tu tak tutup lagi, dia masuk main duduk kat dalam hati kita ni. Tapi bila kita buat dosa, dia padam tu, yang duduk kat dalam tu.
Yang duduk dalam boleh padam, yang duduk luar tak boleh masuk. Kesan daripada dosa. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafaz Imam Syafi'i yang luar biasa, lalu Imam Malik berkata, aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya dalam hatimu. Wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Allah SWT. Dan dalam satu kisah yang lain, Imam Syafi'i juga dengan Imam Waqi', tok guru dia. Satu hari Salih Alaihi Muhammad, dia pergi jumpa dengan Imam Waqi'. Dia bagi tahu dekat imam, kepada guru dia. Dia kata, aku terlupa hafazanku. Pasal apa? Kata Imam Waqi', hati ilmu itu cahaya, dan hati ni ibarat cermin. Cahaya tak akan dapat menembusi kepada kaca ataupun cermin yang ada debu, ada kotoran. Debu tu main daripada mana? Daripada dosa. Rupa-rupanya kesnya Imam Syafi'i sedang berjalan, ada seorang perempuan terselak kain, nampak ke betis dia, ternampak aja, tu menyebabkan terpadamnya air. Kita lebih pada tu kita tengok. Saya ada patut mengaji tak boleh-boleh. Jadi cerita dia, yang pertama dia, ilmu terhalang disebabkan oleh dosa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaji tak jadi manfaat. Salli ala Muhammad, mai kuliah, belajar ilmu, dapat ilmu, tapi tak boleh beramal dengan ilmu. Ilmu tak boleh lekat. Tuan-tuan, kita main mengaji ni, yang boleh main malam ni bukan sebab kita ni sihat, bukan sebab kita seronok nak main, bukan sebab kita lapang hari ni. Tak. Nama dia taufik dan hidayah. Mula-mula sekali Allah bagi hidayah. Hidayah ni apa? Hidayah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada tak ada kepada ada, itu hidayah. Dulu tak teringin langsung nak main kuliah, dulu tak teringin langsung nak duduk majlis ilmu. Lalu entah macam mana Allah bagi hidayah, dapat dia main duduk majlis ilmu. Teringin terbuka hati dia untuk dia duduk majlis ilmu, tu hidayah. Lepas dia dapat hidayah tu, Allah bagi dekat dia taufik. Apa tu taufik? Taufik ni Allah permudahkan jalan baik untuk dia. Dia teringin nak duduk dalam majlis ilmu tu, teringin nak belajar ilmu tu, teringin nak buat amal, Allah permudah je dia main. Macam malam ni. Tuan-tuan, berapa ramai orang dapat, dia panggil apa? Jalan hidayah tu. Tuan-tuan buat poster, ada poster tak ni? Ada poster. Sebar poster ni. Poster ni sampai ke Pulau Pinang pun nampak. Ustaz pi Negeri Sembilan, Ustaz. Oh, dia ambil kat sana, tuan-tuan. Daripada poster yang tersebar tu, mungkin 10,000 orang tengok. Mungkin 10,000 orang tengok poster kata malam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang mendapat taufik dia, yang dapat main tu, yang dapat ni, yang ada possibility untuk main, mungkin 5,000 orang. 5,000 orang yang duduk kat area ni lah. Orang yang duduk kat sini, yang ada possibility dia untuk main. Rumah dekat, sallallahu alaihi Muhammad, sihat, sallallahu alaihi Muhammad, ada kenderaan, ada apa semua, mungkin 5,000 orang. Daripada 5,000 orang tu, mungkin ada yang tak boleh nak main, terhalang. Pasal apa? Mungkin ada yang sakit, ada yang balik kerja tak sampai lagi, ada yang kenderaan tak ada, ada yang orang main rumah malam ni, macam-macam terhalang. Daripada mungkin 3,000 orang yang macam tu, tinggal 2,000 orang. Yang 2,000 orang ni lapang elok macam kita malam ni. Lapang dia, tak ada orang main rumah dia, sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat maklumat, tak ada orang main rumah dia, sihat, kenderaan dia ada, rumah dia dekat. Tetapi yang pilih nak sambut taufik tu, tahu siapa dia? Ni yang ada kat dalam ni. Yang ni je lah. Tahu ni, ni pun kira ramai ni, tapi ramai lagi tak main. Tengok ni. Sebab tu jangan rasa kecil bila kita duduk dalam kelompok orang sedikit. Kan? Salih Syahmat. Hak ni, jangan berasa sikit, Allah kami hari tu pergi kuliah,
apa ni Ustaz sebab Ustaz saya mai Johor dah tu daripada Kedah. Transit berapa kali semua nak sampai sini ni. Kalau boleh nak satu kampung mai. Mana ni? Kita mai Johor kan. Nak. So dia semua bawa kereta dengan jam apa semua tadi. Berapa tadi pukul 5 lebih tadi saya dah keluar dah. Daripada KL semua nak sampai sini. Sampai sini tuan-tuan habis mayang. Tak cerita dia. Punya Johor kalau boleh biar satu kampung mai kat sini. Puas hati mai Johor. Dengan lawan COVID-19 mau cukup. Ni kalau boleh satu kampung. Tapi tuan-tuan tak payah duk heran lah. Memang macam ni kat mana pun sama. Sebab apa? Sebab yang terpilih di kalangan yang dipilih sikit. Tuan-tuan, waktu Nabi Adam AS Allah perintah dia untuk lempar anak cucunya masuk dalam neraka. Nabi Adam tanya, ya Allah, berapa ramai nak masuk dalam neraka, nak banding dengan masuk dalam syurga? Wahai Adam, daripada 1000 orang 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Sikit ke banyak? Sikit. Lepas tu jangan duk rasa pelik, jangan duk rasa sedih termasuk dalam kelompok sedikit. Lepas tu ada di kalangan sahabat yang duk doa, ya Allah, golongkanlah aku daripada golongan orang sedikit, golongkanlah aku daripada golongan orang sedikit. Sebab sikit itulah yang Allah pilih. Itu kita boleh main ni tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad, syukur pada Allah. Syukur pada Allah semua. Allah dalam ramai-ramai. Kita main mana ni sebenarnya ni? Kita main mana ni? Main rumah Allah tuan-tuan. Main rumah Allah ni. Kalau daripada ramai-ramai yang duk ada ni orang jemput pi ke istana sultan. Masa hebat tak? Hebat. Ni nak pi mana ni? Siap-siap ni. Oh nak pi istana tu sultan panggil. Pasal hebat. Ni yang main ni sultan kepada segala sultan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Bos kepada segala bos. Siapa? Allah. Lagi hebat. Patut tuan-tuan patut rasa hebat, rasa bangga tuan-tuan main tempat hebat ni. Jangan rasa selekeh, jangan rasa macam kita tak apa. Kita ni yang terpilih daripada kalangan yang dipilih. Allah pilih ramai tuan-tuan. Allah bagi taufik ramai orang. Tapi kita ni yang terpilih daripada kalangan yang dipilih tu boleh. Tuan-tuan rasa hebat. Patut tuan-tuan rasa bangga tuan-tuan boleh main ni. Allah pilih kita. Dan kita orang yang memilih taufik daripada Allah. Allah pemuda, ramai orang Allah pemuda dia. Tapi kita yang pilih untuk sambut taufik tersebut. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Tapi dalam ramai-ramai yang main ni, ada orang dapat ilmu, ilmu jadi manfaat. Ada orang dapat ilmu, ilmu tak dia apa dia. Ni, yang semua dah ni. Saya lihat sama. Contoh kita kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marrat, banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Berapa kali baca qul Allah? Berapa kali? 10 kali. Siapa sini yang tak hafal qul Allah? Mana ada? Semua orang hafal qul Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 10 kali. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam hatta yakhtamiha, sampai habis. Baca qul Allah sampai habis. Allah akan bina apa kat dia? Satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat tak? Hafal tak 10 kali tu? Hafal 10, hafal qul Allah tu. Setakat 10 kali boleh buat tak? Boleh buat tuan-tuan. Ni dalam ramai-ramai ni setengah buat, setengah tak buat. Percaya dekat saya? Percaya. Siapa kata Nabi dia? Percaya tak? Percaya. Tapi yakinlah setengah buat, setengah tak buat. Sebab ilmu akan jadi manfaat kepada orang yang Allah nak bagi kat dia. Ilmu takkan jadi manfaat walaupun dia dengar ilmu tersebut. Sebab tu di akhirat nanti takkan berganjak kaki anak Adam sehingga Allah tanya pada 4 perkara. Salah satunya ilmu yang kamu belajar, pasal apa kamu tak buat? Faham ni? Dan pasal apa kadang-kadang ilmu yang dia belajar tapi tak ada manfaat? Pasal apa? Dosa. Dosa duk halang. Tak boleh nak masuk. Dengar semua dah, dengar pesan
mudah, simple, tapi tak boleh dekat ke dia. Lepas tu Allah SWT Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, bila Muaz bin Jabal tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ceritakan kepadaku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, benda yang kamu tanya ni besar sangat wahai Muaz bin Jabal, tetapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maksud dia apa? Kalau besar macam mana pun amalan tu, kalau Allah nak permudah kat seorang tu, mudah je kat dia. Tapi kalau mudah lagu mana pun amalan tu, kalau Allah nak payah kat dia, payah je kat dia, susah kat dia. Anda faham tak ni? Nak cerita, dia jadi susah, dia jadi berat, dia jadi senang. Tu pasal apa? Terkait dengan urusan hati dia. Kalau hati ni lapang, bersih, cantik, besar macam mana pun amalan, mudah aja dia buat. Kalau bersih hati ni kotor, dosa banyak sebagainya, Salih alaihi wasallam, ringan macam mana pun susah untuk dia buat. Tu kita takut. Baik tuan-tuan, yang pertamanya, kesan daripada dosa ni apa? Salih ala sayyidina Muhammad. Kesan daripada dosa ini ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat ataupun dosa ini akan menghalang ilmu pengetahuan. Yang kedua, dosa dan maksiat ini akan menghalang rezeki. Jika takwa menjadi penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkannya berarti menimbulkan kefakiran. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, seorang hamba tercegah daripada rezeki akibat dosa yang dilakukan olehnya. Dia jadi apa? Halang rezeki. Rezeki sangkut, rezeki tak sampai. Pasal apa rezeki tak sampai? Dosa. Tapi kaya aja tengok, bisnes makin maju, lagi tak semayang, lagi bisnes maju. Ada tak orang macam tu? Mereka tengok, bukan setakat tak semayang, sembah Tuhan, pilih Tuhan lain, syirik pada Allah. Tapi peniaga makin maju, makin hebat. Kilang-kilang, apa semua tu, gedung-gedung perniagaan so hebat-hebat. Bukan Islam, tak Islam pun. Tuan-tuan, yang tu dia panggil apa? Istidraj. Faham ni? Sepatutnya lagi murah rezeki, lagi taat pada Allah, lagi murah rezeki. Itu patut begitu. Sebab Nabi sebut terhalangnya rezeki sebab dosa. Buat dosa, rezeki tak main. Buat dosa, rezeki tak main. Tapi ada orang lagi buat dosa, lagi rezeki main. Lagi buat dosa, lagi rezeki main. Sebab apa? Istidraj. Tu kena faham dia tu. Itu bukan sebab tanda Allah sayang tu, tapi sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah benci kat dia, maka Allah bagi. Bagi kita kat mana? Kat dunia dia. Seronok pi lazat, tapi Allah tarik lagi, tarik, kemudian Allah azab dia seteruk-teruknya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW tanya, atadrun amma salli sayyidina Nabi SAW tanya, tahu tak apa itu istidraj? Sahabat tanya, apa itu istidraj ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, apabila kamu kekal melakukan dosa, lalu kamu diberikan rezeki, fahuwa al-istidraj, itulah al-istidraj. Kamu buat maksiat, kamu dapat rezeki. Satu hadis yang lain, rezeki menghalang, dosa menghalang rezeki. Satu lagi, kamu buat maksiat, kamu dapat rezeki. Yang ni kesan daripada dosa, yang ni pula istidraj. Faham tak? Tuan-tuan, nak rezeki murah, jaga. Waktu saya selalu pesan, tambah tuan-tuan yang berniaga. Ni time PKP ni, sama ramai pekat berniaga. Nak buat macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi rezeki tu. Niaga online, niaga macam-macam. Post sana, post ini, niaga. Belajar niaga. Pasal apa? Pasal dah tak ada yang kena berhenti kerja apa sebagainya. Nak dapat berkat pada perniagaan, jaga jangan buat dosa. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat ataupun dosa akan menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Dia menimbulkan jarak di antara kita dengan Allah. Diriwayatkan
ada seorang lelaki yang mengeluh kepada seorang arif tentang sunyinya jiwa dia. Lalu sang arif pun berpesan, jika kegersangan hatimu akibat dosa, maka tinggalkanlah dosa tersebut. Dalam hati kita tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa. Tahu tak? Bila kita dekat dengan Allah, hati kita ni sentiasa rasa dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Pernah tak tuan-tuan rasa gersang, hati rasa gersang? Kita rasa macam kita tak ada tempat bergantung. Ni ada seorang ni duduk mesej kat saya. Salih Allah Syahmat. Ustaz, hati tengah gelisah ni Ustaz, hati rasa tengah gelisah ni, rasa macam tak reti nak gambar waktu rasa kosong, rasa macam semua orang tak sayang dia, rasa semua orang tak mau tengok dia, rasa semua orang benci dia. Tak ada benar tak rasa tu hati gersang ni. Hati gersang. Dia pergi, hati dia tak tenang, bangkit, bangun pagi tu rasa macam semua orang tak sayang kat dia. Dia pergi kerja, semua tak kena, buat kerja ni tak kena, buat ni tak kena, sebab tak kena. Dia panggil hati gersang. Tahu tak hati gersang ni punca dia apa? Dosa. Allah jauh pada dia. Kita ni bila hati dia rasa macam tu, apa kita kena buat? Kita kena banyak zikrullah. Saya pesan kat dia, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Salih alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz, dia jawab. Esok dia mesej lagi, Ustaz tolong saya tengah gelisah ni. Maksud dia istighfar tu tak memadam kegelisahannya. Tuan faham tak ni? Patutnya jadi macam mana? Patutnya lagi dia istighfar, hati dia makin tenang. Allah sebut dalam Quran, zikir ni akan sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, akan menyebabkan hati jadi tenang. Allah sebut zikir akan menyebabkan hati tenang. Tapi pasal apa dia zikir hati dia tak tenang? Sebab apa? Sebab hati penuh kotoran dosa. Satu hari seorang pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, wahai Mas'ud, saya ni hati saya gelisah hati ni. Nak buat macam mana ni hati gelisah? Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Lepas tu kata Mas'ud, kalau penyakitnya macam ni, rupanya gelisah hati ni penyakit. Kalau hati duk gelisah macam penyakit yang macam ni, dia kata, pi ketiga tempat ni, hati kamu akan jadi tenang. Pi ketiga tempat ni, dan saya hati kamu akan jadi tenang. Ni 3 tempat yang patut kalau kita duduk tempat ni, kita buat benda ni, hati kita automatik akan jadi tenang. Tenang. Yang pertama, kamu pergi duduk dalam majlis Al-Quran. Sama ada kamu dengar Quran ataupun kamu baca Quran, maka hati kamu akan jadi tenang. Quran patut bagi hati tenang. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan jawab ikhlas betul-betul daripada hati ni. Kalau kita tengah gelisah, tuan-tuan pergi baca Quran, betul-betul hati dia tenang ataupun tidak? Ke kita makin gelisah? Faham tak? Tuan-tuan duduk dalam kereta, tuan-tuan dengar lagu Salih Ahmad, dengar lagu Keunggulan Cinta Dari Sinar Mata, contohlah. Bayar-bayar saya punya level ni, rock kapak punya time kan. Ni elok-elok apa semua, habis-habis lagu apa semua, marilah kita sama-sama mendengar bacaan Al-Quran daripada apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar channel lain, cari channel lain. Pasal apa? Yang tadi dengar lagu tenang jiwa, dengar Quran serabut. Tuan-tuan faham kita duk cerita apa ni? Betul-betul kita macam tu dah. Kita bolehlah cakap kat orang, betul Ustaz, dengar Quran rasa tenang. Tu dia nak abang tenang, panjang suku tarik. Tapi betul-betul waktu kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan, hati kita menjawab betul ataupun tidak apa yang kamu kata kat mulut kamu. Faham ni? Kita cipta macam-macam alasan. Sebenarnya alasan Muhammad, tuan-tuan. Dia kata apa? Tak faham. Kita baca Quran, kita tak faham. Tu yang tak boleh feel. Sebenarnya alasan Muhammad. Tak faham.
Tapi berapa banyak lagu yang kita tak faham yang kita boleh feel? Tumpas su air you muskurat tumhare rojane pyar. Kan faham pun. Faham tak? Ada tak apa, kita dengar lagu-lagu Islamik sikit lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lau kana bainana al-habib. Oh, sedap dengar. Faham tak? Tak faham juga, tapi boleh feel pun. Pasal Quran tak boleh feel. Bukan masalah Quran, bukan masalah lagu, masalah hati. Oh, cerita dah Salih Sayyidina Muhammad. Patutnya dengar Quran boleh sedap tak? Sedap. Patut dengar Quran feel. Bila hati kita jernih, hati kita bersih, bacaan Quran tu akan masuk dalam hati kita ni. Tapi masalah dia, hati kita kotor. Orang lain boleh feel dengan Quran, orang lain boleh menangis dengan Quran, kita tak boleh menangis pun dengan Quran. Saya Allah Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Allah Rabbi Azim. Yang kedua, kata masuk pergi mana? Pergi duduk dalam majlis ilmu, hati kamu akan jadi tenang. Duduk dalam majlis ilmu, hati dia tenang. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tenang tak ni? Tenang tak? Tenang tak? Kamu tak anggur. Tenang tak? Oh, tenanglah, baru pukul 8 suku. Cuba pukul 9 suku lagi. Aduh, bila lah nak berhenti. Aduh, silap pula aku main hari ni. Panjang pula. Saya mana? Tak boleh nak tenang pasal apa? Tak tahu. Orang lain duduk pada semua tenang. Nyaman, berasa lapang duduk dalam majlis ilmu. Patutnya tu majlis ilmu, tempat kita duduk, malaikat berselerak kat dalam ni. Tuan-tuan, bila perang Badar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam perang Badar, Allah bagi tenang dekat orang-orang yang duduk dalam perang Badar. Macam mana Allah melimpahkan ketenangan kepada tentera Badar yang 300 yang nak berhadapan dengan 1000 orang tu? Macam mana cara dia? Allah turunkan para malaikat duduk bersama-sama dengan tentera-tentera Badar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka dengan adanya para malaikat, mereka jadi tenang. Sebelah sana malaikat tak duduk dengan mereka, syaitan duduk dengan mereka. Bila syaitan duduk dengan mereka, jadi apa? Jadi gelisah, jadi nak marah. Akhirnya lost strategi, akhirnya ikut sempat. Sallallahu alaihi wasallam kelang kabut. Jadi bila malaikat duduk dengan kita, patutnya jadi macam mana? Tenang. Ni yang duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat membangga-banggakan nama kita ni. Sekali habis majlis ni, malaikat naik, bawa naik atas tu, catat nama, bangga, sebut nama-nama kita di depan Allah. Tuan-tuan tak payah tulis kat situ pun tak apa. Tapi kena tulis lah. Ni. Dia tulis ni pasal COVID-19 tu. Nah, tapi kalau tak tulis pun malaikat tulis tu. Tulis nama betul-betul sikit apa tu? Tulis Batman lah, Troman macam dia tulis. Ni. Faham dah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga, kata Allah Mas'ud, kalau hati gelisah ni, hati gersang ni, hati rasa serabut ni, nak apa nak? Ambil waktu untuk bersendirian dengan Allah. Ambil cuti. Cuti untuk spend masa dengan Allah. Bangkit pukul 3 pagi, 4 pagi, sembang dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ni ya Allah macam ni lah, ya Allah, dosa banyak lah, nak buat macam mana ni ya Allah, ni anak-anak aku ni panggil macam-macam lah, hidup aku sempit lah, mengadu-mengadu masing-masing dengan Allah. Ambil masa, spend masa dengan Allah, hati kamu akan jadi tenang. Tapi ditambah lagi kita apa? Kalau pi duduk dalam tempat Quran pun hati tak tenang, kalau pi duduk dalam majlis ilmu pun hati tak tenang, kalau duduk spend masa dengan Allah pun hati tak tenang, doalah pada Allah agar Allah gantikan hati yang baru, sebab hati itu dah rosak. Ni saudara selamat. Jadi yang ketiga apa ni? Maksiat akan menjauhkan kita dengan Allah yang menyebabkan hati kita jadi gersang. Yang keempat, maksiat akan menyebabkan, sallallahu alaihi wasallam, maksiat akan menjauhkan si pelakunya dengan orang-orang yang baik. Orang baik akan makin jauh dengan orang yang buat maksiat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makin berat tekanannya, tekanan dosanya, makin jauhlah jarak dia
daripada orang-orang baik, sehingga semua kelebihan-kelebihan yang kita boleh tumpang daripada orang baik itu akan terhalang. Kesunyian, kegersangan makin kuat sehingga akan terkesan kepada hubungannya dengan keluarga, anak-anak, bahkan hati nurani dia sendiri. Seorang salah berkata, sesungguhnya seandainya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan melihat pengaruhnya kepada perilaku binatangku dan isteriku. Dia buat dosa, kesan dia tengok kat mana? Dekat binatang tunggangan dia pun ada kesan. Tuan-tuan, yang ni kita boleh cek. Tuan-tuan biasa buat kenuri. Saya tak selesa sangat pakai ni, dia sakit telinga kan. Disebabkan pakai ni berhenti awal sikit. Kalau tak pakai ni boleh berhenti 12 setengah ni. Saya ni jenis muka kembang kan. Bukan sebab gemuk. Kita buat buka. Bila muka jenis muka kembang, kalau pakai ni, sekali balik ni berbekas kat sini ni. Sakit telinga. Lepas tu saya, kalau saya main kuliah, saya tengok yang ni ada atas meja, kata Allah, tak syok, tak selesa. Jadi mungkin kalau kita pergi jadi imam semayang 5 minit ni, okey lah, selesa. Tapi kalau ceramah pakai yang ni sejam dia gelisah. Tuan-tuan akan tengok saya duduk pegang yang ni, selama duduk kuliah saya duduk pegang yang ni, duduk betul, sakit. Baik, tuan-tuan, pesannya Allah SWT. Tuan-tuan, yang ni kita boleh perasan, orang baik ni bila duduk dekat kita, dia akan bagi pengaruh. Kalau tuan-tuan ada kata Nabi SAW, kata Imam Ghazali, man jalasa ma'al ulama, siapa yang suka duduk dengan alim ulama, zadahullah al-ilm, maka Allah akan menambahkan untuknya ilmu. Duduk dekat dengan alim ulama, barakah alim ulama tu akan melimpah kat dia. Berkat alim ulama tu melimpah mai kat dia. Berkah ni apa? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Cambah kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama hidup bukan macam kita, tuan-tuan. Bangun-bangun pagi sebelum subuh dia qiyamul lail. Satgi lepas subuh pula bagi tazkirah kuliah, malaikat berimpun pula kat dia. Satgi duha pula kuliah lagi, malaikat berimpun pula kat dia. Hidup dia ni kalau malaikat ni duduk berimpunnya. Barakah hidup dia. Siapa duduk dengan dia, tumpang barakah tu. Dia dapat barakah. Ni kelebihan kita duduk dengan alim ulama. Anak saya semua. Lagi kedua, apa kelebihan kita duduk dengan alim ulama? Kita terhalang, kita akan mendapat penambahan ilmu. Duduk dengan dia mesti ada tumpang ilmu. Saya cakap lagi dapat ilmu, tambah ilmu, lagi dapat ilmu, dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan kita duduk dekat dengan alim ulama tahu apa? Kita mudah untuk buat baik. Ni duduk dengan dia tengok pun, teringat nak sembahyang duha. Sekali teringat nak sembahyang ni. Sekali dapat ikut ustaz pergi mana ni? Oh, ada kuliah. Jom ikut sekali. Dapat pergi kuliah dengan dia. Dapat kelebihan-kelebihan. Banyak benda kelebihan kita dapat bila kita duduk dengan alim ulama, dengan orang baik-baik. Yang berikutnya, kita terhalang daripada melakukan kemaksiatan. Kita nak buat maksiat, kita malu kat dia. Kita nak buat maksiat, kita malu kat dia. Automatik kita akan banyak. Itu sikit tu. Banyak lagi ulama sebut ni berjalan kita nak pi dekat dia, itu pun Allah dah ampunkan dosa, Allah angkat darjat. Mudah kata, takkan ada keburukan bila kita duduk berdamping dengan alim ulama. Ni itu alim ulama, orang soleh pun ada kebaikan. Kawan-kawan kita orang baik-baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Apabila kata ulama, kata Imam Ghazali, man jalasa ma'as salihin, siapa yang suka duduk dengan orang-orang saleh, maka Allah akan menambahkan keinginan untuk dia melakukan kebaikan dan menghalang dia daripada melakukan kemaksiatan. Kita duduk ni yang boleh main, yang boleh main kuliah malam ni. Kadang-kadang bukan nak main sangat. Tahu dah kata ada kuliah malam ni. Tahu dah kata ada kuliah malam ni. Daripada pagi tadi duduk zikir tau. Nak pi tak pi, 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 zikir tau. Tahu ada kawan seorang telefon, malam ni dah kuliah, jom kita pi. Jom. Dia ajak tu yang main. Faham ni? Kadang-kadang duduklah grup WhatsApp, jomlah kita pi kuliah malam ni. Salih selamat. Duduk dengan grup WhatsApp geng baik-baik tu dapat main kuliah malam ni. Sebab tu kalau kita duduk dekat orang baik-baik, mesti kita akan jadi baik. Faham tak ni? Tapi dosa kita ni,
yang menyebabkan kita makin jauh pada orang baik. Dosa kita ni menyebabkan alim ulama jauh pada kita. Bukan kita nak pergi kat dia, tapi dosa kita menghalang kita daripada kita pergi kat dia. Tuan pernah tak kadang-kadang salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aduh, sat dah sikit linga. Baik, kau dia macam mana kau Ustaz? Tak apa, nak berhenti dah pun. Okay. Macam mana nak buat lah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, lain kali nanti ustaz-ustaz lain main ceramah, tuan bagi ustaz mic tu. Dia selesa sikit. Kan, dia selesa sikit. Dia tekan ni sikit. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, saya suruh saya tolong picit lah. Nak cari pasal nak tu. Baik, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang kita buat kenduri. Tu kita panggil lah tok guru kita mai. Ustaz mai lah ni, saya buat kenduri kat rumah saya ni anak saya kahwin ke apa semua. Kita pun panggil lah tok guru kita mai. Salli ala sayyidina Muhammad. Tahu dia kata apa? Minta maaf lah, saya ni ada program tempat lain tak boleh nak mai. Lepas tu panggil tok guru ni pula, Ustaz minta maaf lah, saya tak boleh mai. Boleh tak kalau Allah nak bagi mereka lapang semua mai untuk main masjid? Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa? Takut Allah tak mau berkat mereka tu main kat kita. Waktu ni muhasabah dia. Hari ni Tuan Guru Haji Ahmad Rafa'i daripada Kedah meninggal, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan tengok ribu manusia main. Kawan saya almarhum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Murtada Yusof, anak muda lagi, meninggal umur 30 tahun. Kena aksiden hari tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Dah setahun lebih dah, dekat 2 tahun dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan tahu dia meninggal. Hari dia meninggal tu, subhanallah, hari dia nak disembahyangkan jenazah dia tu, takdirnya subhanallah, yang mai untuk jadi imam untuk sembahyang jenazah dia tu ulama daripada Qatar tu. Ulama Syria yang duduk di Qatar, yang pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia, jadi imam sembahyang jenazah dia. Takdirnya sallallahu alaihi wasallam, dia tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam ada program dekat dengan masjid tu, dan pada waktu nak sembahyang jenazah tu, waktu tu dia lapang, panggil dia mai untuk sembahyang jenazah. Ribu orang mai, tuan-tuan. Allah lapangkan pada hari tersebut ramai manusia nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk ni aku muliakan dia. Kita ni waktu hidup lagi ulama tak mau main dekat kita. Waktu kita duduk hidup lagi ni, panggil tok guru ni tak lapang, panggil ustaz ni tak lapang, panggil orang ni tak lapang. Yang main majlis kita siapa? Geng-geng kita yang merapu dalam grup WhatsApp. Geng-geng yang mampu grup WhatsApp tu ada. Semua geng-geng tu ada. Mai tuan-tuan. Mai Ustaz, siapa tolong baca ni apa semua ni? Aku pun tak boleh ni. Mai Ustaz tolong ni. Buat. Tuan-tuan macam mana? Jadi subhanallah, saya waktu ni tuan-tuan boleh muhasabah tengok. Apa agaknya aku buat ni sampai Allah jauhkan aku daripada orang baik-baik. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak? Bila kita buat salah, kita buat dosa, salli ala sayyidina Muhammad, dia ada tanda Allah ampunkan dosa kita ni. Ada tanda Allah ampunkan dosa kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Apakah tanda Allah ampunkan dosa-dosa kita ni, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok apa kata ulama. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang ahli hikmah, bukan dia. Abu Laits Al-Samarqandi. Abu Laits Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia menyatakan 4 tanda taubat seseorang itu diterima. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat mengawal lidahnya daripada mengucapkan perkara-perkara yang tidak jadi manfaat, apatah lagi mengumpat ribah dan sebagainya. Sama, lidah dia jadi dia bercakap baik-baik. Yang kedua, hilang rasa hasad dengki kat orang.
iri hati, dengki, benci, hilang. Yang ketiga, yang ni, salih ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Dia dijauhkan daripada orang-orang yang tak baik. Maksudnya, bila kita istighfar, kita minta ampun, nak tahu tanda bahawa taubat kita terima, yang main dekat kita ni orang baik-baik. Dulu kawan geng-geng semua tuan-tuan, orang Penang kata gopelah jingga punya orang. Serabut geng-geng, mau cakap merapu, pumpang, tak ada manfaat cakap. Tapi bila tiba-tiba grup yang duk kawan dia semua geng baik-baik, orang masjid, AJK masjid, orang duk pergi kuliah, orang dengar apa, grup WhatsApp kita tu berubah. Tu tanda Allah terima taubat kita. Tapi kalau masih duduk dalam grup tu takut taubat kita masih belum Allah terima. Merapunya lebih banyak daripada kebaikan. Tuan tengoklah sendiri dengan sebab kita kawan. Tuan tengok sini grup WhatsApp kita ni, yang mana yang ramai? Merapu ramai, sembang bukan-bukan, cakap bukan-bukan, mengumpat sana fitnah sini ikut sempat. Faham tak saya? Ataupun dalam grup tu yang tiap-tiap hari duk peringat tentang tazkirah, kuliah, saya semua kebaikan-kebaikan. Itu menunjukkan bahawa taubat kita Allah terima. Tuan-tuan nilai sendiri ya. Sekali tuan-tuan scroll tengok grup WhatsApp kita yang 283 grup WhatsApp duk dalam punya banyak. Tengok tu, ni geng apa? Ni geng sekolah. Geng sekolah tu duduk sembang apa dalam tu? Mapu. Main kedua, geng taman. Geng taman apa ni? Sembang mapu lagi. Sedih jaman. Main yang ketiga, geng apa? Geng tempat kerja. Mapu lagi. Geng keempat, geng apa pula ni? Sedih jaman. Geng The Bawang Rangers. Yang bawa mapu lagi kat sana. Daripada 10, satu geng masjid. Itu pun dalam tu silent reader, bunyi tak bercakap, tengok ya. Kadang-kadang sampai 84 mesej tak baca. Grup tu bukan dia duduk tengok pun. Faham tak? Maksud dia apa? Kita masih dikerumuni ke? Masih duduk di kalangan kita ni orang yang tak baik berbanding dengan orang baik. Takut itu tanda yang taubat kita masih belum Allah terima. Sebab automatically kalau Allah taubat kita Allah terima, yang duduk di kalangan kita ialah orang baik-baik. Dan yang keempat, kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, dia sebut apa? Tanda bahawa taubat itu Allah terima, dia selalu beristighfar dan menyesali dosa-dosanya. Pasal apa? Pasal apa dia beristighfar? Sebab lagi dia bertaubat, makin bersih hati dia, makin dia berasa dia banyak dosa. Saya ingat, bila dosa dia banyak, dia tenggelam dalam dosa, dia tak berasa berdosa. Tu yang menyebabkan dia tak rajin istighfar. Faham tuan-tuan? Jadi kalau saya sebut tuan-tuan, maksiat akan menjauhkan pelakunya daripada orang baik-baik. Yang kelima, maksiat akan menyulitkan urusan. Dosa dia makin menyebabkan urusan jadi susah. Nak buat apa pun jadi susah. Jadi susah, sulit. Pasal apa? Sebab dia berlawanan dengan takwa. Takwa, lagi dia dekat dengan Allah, dia taat semua perintah Allah, dia jauh semua larangan Allah, urusan dia mudah saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Surah ayat apa tu? Surah ayat apa? 1000 dinar. Banyak duit tu. 1000 dinar. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan melepaskan daripada kesempitan. Dan Allah akan memberikan jalan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya kalau dia duduk dalam takwa, Allah mudah aja urusannya, mudah aja Allah bagi mudah. Nak buat apa mudah. Tapi kalau dia duduk dalam maksiat, semua benda jadi susah. Nak buat kau ni susah, buat kau ni susah. Terus saya tengok dah kadang-kadang orang soleh. Saya lihat macam mana? Kita payahlah nak buat, kami duk buat macam-macam, duk dia tak lepas-lepas. Dia main sekali je, mudah. Mudah. Pasal apa mudah? Allah pun mudah kat dia. Pasal apa Allah mudah dah? Sebab dia soleh, dia dekat dengan Allah. Mudah. Kita semua payah.
Payah ni payah, pidil tu payah ni payah. Pasal apa payah ni? Dua benda je payah ni tuan-tuan. Kita buat benda ni jadi payah ni dua sebabnya. Yang pertama, sebab benda tu tak baik kita. Benda kita buat tu bukan sebab kita tak baik, benda yang kita nak buat tu tak baik. Kalau kita dapat benda tu rosak kita, maka Allah bagi payah tu bukan sebab Allah benci, tapi sebab benda tu Allah tahu benda ni akan tak baik kita, maka Allah bagi payah. Yang kedua, payah pasal apa? Pasal banyak dosa. Benda tu baik, tapi dosa kita menyebabkan benda tu jadi payah. Yang berikutnya, yang keenam, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat akan menyulitkan, bukan, maksiat akan menggelapkan hati. Hati digelap. Ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap. Tu Allah sebut dalam Quran banyak kali, minadh-dhulumati ilal nur. Allah mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Salli ala sayyidina. Cahaya ni apa? Tunjuk. Cahaya ni, tuan-tuan biasa naik motor malam-malam nak pergi masjid, nak pergi mana-mana, tiba-tiba lampu motor padam, dengan jalan lampu tak ada. Saya Muhammad, lampu jalan tak ada, lampu motor pula terpadam, jadi macam mana? Silap-silap berjatuh dalam parit. Betul kan? Habis tu kalau ada lampu satu tu, terang jalan elok je sampai. Itulah cahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham ni? Saya Muhammad. Dalam kehidupan kita, kita punya banyak option, pilihan. Tadi nak main kuliah tadi ni, nak pakai baju apa? Baju warna apa? Baju warna, ni warna apa baju saya ni? Saya tak tahu nak kelabu ke apa. Pilih, isteri pilih dia nak pakai baju apa, baju apa ni. Nak pakai baju mana ni? Pakai baju ni, baju ni. Option. Nak main ni naik apa ni? Naik motor ke, naik kereta? Option. Di antara option pilihan paling besar yang kita buat dalam kehidupan kita, tahu apa dia? Memilih suami dulu ni, pilih isteri dulu ni. Faham ni? Tu antara pilihan yang kita buat yang paling besar ni, yang beri impact pada kita ni. Berapa puluh tahun kita hidup, tu kesan daripada pilihan kita waktu nak berkahwin dulu. Tuan-tuan, ada orang yang dia memilih bukan atas nafsu dan keinginan dia, tetapi dia memilih dengan bimbingan Allah dia. Dan dia buat keputusan tu atas bimbingan Allah. Allah yang dorong dia untuk pilih yang tu, sebab Allah sayang kat dia. Ni orang yang mendapat cahaya petunjuk dia. Saya cakap. Itu tuan-tuan, satu benda yang kita selalu tinggal tau, yang kita tak ambil berat tau. Ada satu benda yang kita tak ambil berat. Tahu apa benda? Istikharah. Nabi SAW ajak dekat kita, nak buat pilihan apa pun, istikharah. Istikharah. Kita cenderung hati. Hati saya cenderung kok ni. Saya buat ni. Saya buat. Dah, Nabi ajak apa? Istikharah. Ada orang tak berani buat istikharah, dia takut keputusan istikharah tu tak sesuai dengan apa yang dia nak. Saya buat. Kau buat istikharah lagi, itulah Ustaz. Buat dah lagi, itulah Ustaz. Pasal apa? Itulah. Tak, saya takut Ustaz, kalau saya buat lagi ni, dia tak sesuai dengan apa kita nak. Buat istikharah ni tuan-tuan, jangan buat keputusan dulu. Hati dah cenderung sangat dah, berkenan sangat dah. Lepas tu baru buat istikharah, confirm jumpa kawan tu. Sebab apa? Hati cenderung kat tu dah. Waktu buat istikharah, biar lapang hati ni. Bukan cerita istikharah tu nak kahwin saja tuan-tuan. Istikharah dalam apa saja benda sekalipun. Bila ada bertembung di antara pilihan, istikharah. Pilih. Biar siapa tolong pilih kita? Allah tolong pilih. Waktu dapat keputusan istikharah tu, pegang elok. Ni paduan Allah bagi kita ni. Faham ni Ustaz? Tapi ada orang yang dalam hidup dia, apa saja keputusan dia buat, Allah yang tolong pilih dia. Siapa orang ni? Orang yang Allah sayang, berdalilkan kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW cerita, yang Allah menyebutkan bahawa
barang siapa yang melaksanakan, bersungguh melakukan ibadat sunat sehingga aku pun mencintai dia, maka akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang menjadi kaki yang dengan kaki itu dia berjalan. Setiap daripada permintaannya aku akan tunaikan, dan apabila dia minta pertolongan aku akan berikan kepada dia pertolongan. Ni orang yang Allah kasih Allah sayang. Maksud dia nak tengok apa, Allah yang buat keputusan apa yang terbaik untuk dia tengok. Hebat orang ni. Dia nak dengar apa, Allah yang pilih yang mana yang sesuai untuk dia dengar. Dia nak pegang apa, Allah yang guide tangan dia untuk pegang. Subhanallah, orang ni hidup dalam bimbingan Allah. Faham ni? Lawan dia siapa? Orang yang buat dosa, Allah tak bimbing dia. Allah tak bimbing dia. Dia buat keputusan ikut hawa nafsu dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, salih ala Muhammad, hati jadi gelap. Ibnu Abbas berkata, salih ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya perbuatan baik itu akan mendatangkan cerah pada wajah dan cahaya pada hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguhnya perbuatan baik itu akan mendatangkan cerah pada wajah. Dia panggil apa? Nur. Nur pada wajah. Nur pada wajahmu. Macam tajuk lagu pula. Kan? Nur. Nur pada wajah ni tuan-tuan bukan cerah. Amboi, putihnya maklum ni. Pakai ku putih. Dululah, dah tak ada lah. Pakai produk apa putih muka tu. Ataupun bukan nur ni kalau tutup lampu cerah suluh, tutup slide. Ni, dah di nur Allah bagi. Tengok muka dia tu berseri je. Allah bagi dah. Waktu hidup dia nampak dah. Tengok dah boleh tengok orang ni. Nampak berseri wajah dia ni, Allah. Dia tengok, tuan-tuan tengok muka alim ulama, muka tuan-tuan alim ulama, tutup guru. Muka seri je Allah bagi. Tak payah pakai produk apa, muka Allah bagi seri je. Seri je wajah. Faham tak? Nur, dia bagi nur. Allah bagi. Dia main mana? Baik, perbuatan baik. Yang kedua, cahaya pada hati. Cahaya pada hati ni, dia panggil Saudara Syahmat, dia ada pandangan mata, dia ada pandangan hati. Hati dia cerah. Saudara Syahmat. Yang ketiga, dia main apa ni? Dia main kekuatan badan. Tubuh jadi kuat. Saudara Syahmat. Buat maksiat, tubuh dia lemah. Buat baik, tubuh jadi segar. Itu yang berlaku kepada seorang nama Allahumma salli alaihi Imam sallallahu alaihi wasallam Abu Suja' Al-Asfahani. Tua dah 100 tahun lebih dah usia dia, sallallahu alaihi wasallam, tapi sihat, mata cerah, telinga dengar elok, tubuh badan sihat. 100 tahun lebih duk khidmat kat Masjid Nabawi. Dulu waktu dia muda dulu, jadi menteri, jadi wazir, jadi mufti, jadi ulama hebat. Orang tanya dia, Syekh, apakah amalan, tips, petua apa yang sampai tua-tua ni badan sihat, cerah elok lagi ni? Dia kata, aku jaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Dia jaga maksiat melemahkan badan. Sihat badan, Allah. Pasal sihat ni, jaga tubuh badan daripada dosa. Lagi dia dapat apa? Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kecintaan. Buat baik ni, dia mudah dicintai oleh orang, suka kat dia. Betul lah tuan-tuan, logik lah. Tuan-tuan buat baik, orang suka lah. Orang baik, orang suka lah. Suka lah. Susah orang tolong, waktu sakit orang ziarah, orang doa dia. Cuba orang jenis perangai buruk ni, meluat mana. Tengok ni, saya cepat. Siapa sakit tu? Oh, tu dia tu sakit. Padam muka dah, biar dia mati cepat sikit, senang sikit. Aman dunia. Bukan doa dia mati je. Dia mati bukan buat kenuri. Kenuri apa? Kenuri kesyukuran. Bukan kenuri talil. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka. Orang maksud muka dia hilang seri. Kemudian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, kegelapan dalam kubur dan gelap hati.
kelemahan pada badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk. Tuan-tuan, jadi semalam tuan, saya rasa cukup dekat tu lah. Cukup dah, tu pun banyak lah tu. Cukup dah tu. Salat semak tuan-tuan. Sejam lebih dah ceramah di sini ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jaga kita ni daripada melakukan dosa dan maksiat ni. Kalau kita baca tadi ni baru 6 tu, ada lagi tuan-tuan, dia ada 11 semua. Tu pun rasa banyak sangat lah kesan-kesan daripada kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Lepas tu cubalah sedaya upaya kita ni daripada kita jangan melakukan kemaksiatan. Buat baik, buat baik. Belajar untuk jadi orang baik. Tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tuan-tuan, salih Azam Muhammad. Peringkat mula, jaga yang wajib. Jaga wajib. Yang wajib ni jaga elok. Yang kedua, tinggal benda haram. Benda haram semua. Kalau sebut haram, tinggal. Yang besar ke, yang kecil ke, tinggal. Kemudian belajar pula meninggalkan yang syubhah. Saya belajar tinggal syubhah. Peringkat mula, ulang balik. Peringkat mula, jaga yang wajib. Bukan buat yang wajib, jaga. Ada beza di antara jaga dengan buat. Semayang zuhur pukul 4 petang pun buat semayang zuhur. Dak, jaga ni mayang awal waktu, dia panggil jaga. Yang kedua, tinggal yang haram. Yang ketiga, belajar buat yang sunat, perbanyakkan sunat. Yang keempat, tinggal yang syubhah. Ni peringkat mula dulu. Peringkat mula dulu. Soleh Azam, belajar buat yang ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk daripada kelompok orang-orang yang Allah redha, Allah pandang, Allah sayang. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak pada pihak surau yang sudi untuk jemput saya pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya kepada kita ni, insya-Allah. Salih Syamat dan tuan-tuan, kita sama-sama berdoalah agar Allah angkat wabak ni daripada kita dan Allah jauhkan kita ni daripada wabak penyakit ni. Salih Syamat yang kita tak tahu dia boleh kena pada kita dalam keadaan kita sedang dan kita tak sedang, insya-Allah. Dan kita pada malam juga kita nak doakan kesembuhan yang sebaiknya kepada dua sahabat, Muhammad Zikri bin Zulkifli dan Muhammad Ashraf Naim bin Zulkifli. Sakit ke apa? Sakit siapa? Sakit? Apa dia? Tak dengar. Dalam badan. Insya-Allah. Muda-muda lagi ni, nama macam muda-muda. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala adama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, jadi sebelum tutup majlis saya nak minta sikit masa, nak minta tolong tuan-tuan. Saya ni buat madrasah dekat Kedah, Bandar Baru Kedah, dan saya madrasah saya tu ada tahfiz, ada warga emas, ada pelajar pra-tahfiz sebagainya, ramai dekat dalam tu. Semenjak 2011 saya buka madrasah ni, dan saya tak kenakan yuran, tak ada yuran kat madrasah saya ni. Jadi kalau orang tanya dekat mana pendapatan saya, saya tak hajat untuk tuan-tuan bagi wakaf ke sumbangan ke apa, tak, saya tak mau. Cuma saya nak minta tolong kami buat jualan produk susu kambing. Susu kambing ni saya buat bentuk tepung. Tuan-tuan, dalam susu kambing tu saya masukkan beras perang. Beras perang sebenarnya saya buat susu kambing tu untuk keperluan saya. Saya banyak travel, kadang tak sempat makan. Jadi saya buat susu kambing, saya masukkan beras perang untuk bagi kenyang perut. Kemudian saya masukkan kurma untuk ganti gula. Sebab saya tak mau letak gula kat dalam tu, saya nak manis. Dan kurma ni dia bagi tenaga segera. Jadi kurma saya masuk dalam tu, dan saya masukkan ginkgo biloba. Dia paket macam tu, tuan-tuan bancuh dalam cawan. Jangan bancuh dalam gelas, bancuh dalam cawan. Cawan tu dia punya saiz saja. Sedap sikit, bancuh dalam gelas dia dah hilang rasa dia. Dia dah tawar.
dibancuh lancawan. Tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Orang yang tak biasa minum susu kambing, insya-Allah boleh minum yang ni sebab dia tak ada bau hamis kambing. Dia bau beras tu lebih daripada bau susu hamis kambing tu. Dan anak kita seawal 2 tahun boleh minum sampailah warga emas, insya-Allah. Baik untuk kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Yang main dekat kita ni adalah ejen yang berdekatan dengan sini. Kalau tuan-tuan habis tu, tuan-tuan boleh order kat dia, tuan-tuan boleh minta, nanti dia main hantar pada tuan-tuan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat bantu saya sikit ya, untuk bahagian yang tu, dan kita sedang buat dengan harga promosi, insya-Allah. Saya ucap terima kasih daripada pihak surau. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ketika, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.